Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 21 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita tengah hari dimulakan dengan perkabaran gembira apabila Kerajaan Sarawak bersetuju memberikan peruntukan sebanyak RM4,673,917 untuk membeli mesin dialisis dan membantu pesakit kegagalan buah pinggang menjalani rawatan hemodialisis Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis CAPD dan pemindahan buah pinggang transplant. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, bantuan tersebut merangkumi bantuan klinikal dan sokongan. Katanya, berdasarkan laporan daripada Jabatan Kesihatan, mesin yang sedia ada di hospital kerajaan kebanyakannya berusia lebih dari 8 tahun dan sering rosak menyebabkan jadual rawatan terganggu. Seorang menjalani hemodialisis 4 jam, kemudian tukar seorang lagi pesakit 4 jam. Tapi kalau mesin itu rosak, bayangkan. Jadi jadual yang 3 orang yang datang itu tadi hendak melakukan dialisis perlu diatur semula. Kita pun mohon kepada kerajaan negeri dan diluluskan untuk beli mesin ini dan ditempatkan di hospital yang dicadangkan oleh Jabatan Kesihatan itu sendiri. Menurut beliau, sebanyak 12 mesin hemodialisis telah dipohon untuk diluluskan bagi tahun 2021 dengan kos bagi setiap mesin berjumlah RM42,000. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Rabu, beliau memberitahu rawatan hemodialisis di hospital kerajaan adalah percuma, namun ia terhad dan perlu dirujuk kepada pusat dialisis yang dikendalikan oleh NGO atau swasta. Ini memakan belanja. Ada yang charge dari 100 sehingga 100 lebih, berbeza-beza. Dan bila kita darab dalam 1 bulan perlu dialisis sebanyak 12 kali. Jadi maknanya sangat beratlah tanggungan yang dipikul oleh pesakit tersebut. Sehubungan itu, katanya kerajaan negeri telah menyediakan bantuan sebanyak RM100 per sesi untuk tujuan dialisis sahaja, termasuk kos pengangkutan sebanyak RM50 per sesi. Ia termasuk bantuan untuk pemindahan buah pinggang iaitu sebanyak RM5,000 bagi setiap seorang. Selanjutnya, Kerajaan Negeri melalui Yayasan Sarawak bersetuju dengan formula yang akan digunakan bagi membantu menyelesaikan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN pelajar dari Sarawak. Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang memberitahu inisiatif tersebut hanya layak bagi pelajar yang telah membayar 30% daripada pinjaman PTPTN mereka. Bercakap dalam sidang media kerjasama Yayasan Sarawak dan PTPTN di Kuching pada Rabu, beliau menjelaskan seramai 9,634 orang pelajar akan menerima manfaat melalui pendekatan tersebut yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM30 juta. Inisiatif ini hanya layak bagi pelajar yang telah membayar sekurang-kurangnya 30% daripada pinjaman PTPTN mereka. Dan Yayasan Sarawak akan membayar 30% daripada baki pinjaman tersebut. Berarti 30-30. Beliau menambah inisiatif Kerajaan Sarawak itu sudah bermula dan para peminjam digalakkan untuk menghubungi PTPTN bagi mengetahui baki pinjaman mereka. Dalam pada itu, beliau menggesa peminjam yang belum mencapai jumlah bayaran sebanyak 30% untuk membayar agar dapat menikmati inisiatif tersebut. Tambah beliau, pendekatan itu juga akan dipanjangkan kepada pelajar di bawah skim biasiswa pinjaman dalam negara Yayasan Sarawak. Seramai 3,715 orang pelajar layak menerima insentif ini berdasarkan formula yang sama. Berarti pinjaman Yayasan Sarawak pun mengikuti program insentif yang sama. Bagi pelajar di bawah skim biasiswa pinjaman dalam negara Yayasan Sarawak, permohonan bolehlah dibuat secara bertulis kepada Yayasan Sarawak. Di Dun Lingga pula, projek naik taraf dan bina baru sistem perpaditan di seluruh kampung di Maludam sedang dirancang untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Simoy Pri berkata, beliau berharap projek itu dapat dilaksanakan bagi memastikan kawasan Maludam tidak lagi terjejas akibat banjir.
Menurutnya, beliau sudah berbincang dengan Jabatan Pengairan dan Saliran berkenaan projek tersebut. Saya telah berbincang dengan pihak DID pada bulan lepas berkenaan dengan perancangan untuk membina dan menaik taraf skim peparitan di seluruh kampung Ludam dalam untuk projek RMK 12 ini. Jadi saya berharap agar projek ini dilulus oleh Kerajaan Sarawak. Bercakap ketika ditemui selepas menyerahkan sumbangan 900 bakul makanan kepada mangsa-mangsa banjir di Maludam pada Rabu, beliau juga memaklumkan telah menyumbang seunit enjin bot sangkut kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKK Rumah Panjang Tanjung Baru Maludam untuk kegunaan semasa banjir. Sementara itu, penduduk kampung merakamkan penghargaan kepada wakil rakyat mereka di atas sumbangan tersebut. Saya berasa bangga oleh kerana menerima sumbangan dari Yang Berhormat, yaitu enjin sangkut untuk kami berjalan dalam masa banjir, dalam musim banjir macam tu. Jadi dengan sumbangan WB, jadi kami bolehlah dipakai kami untuk keselamatan. Dengan ini berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Hajah Simo bin Haji Pris selaku Adun N28 Lingga yang telah sudi untuk menyumbangkan bantuan banjir pada hari ini kepada semua penduduk Kampung Meludam, tak kira bangsa. Manakala di Meradong, penantian penganut Islam di Taman Bintang Bintangor untuk memiliki rumah ibadat yang lebih selesa kini menjadi kenyataan dengan siapnya Surau Al-Muhajirin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata, surau yang dibina dengan kos hampir RM1 juta itu sepatutnya siap pada Februari tahun lepas, namun tertunda ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurutnya, surau berkenaan turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti tempat letak kenderaan, tadas awam, penghawa dingin dan kipas. Semasa majlis ringkas penyerahan surau itu pada Rabu, Datuk Ding berkata beliau akan menyalurkan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM200,000 untuk membina pagar surau berkenaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.